Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Hari Ashraf bin Azimin dan nombor pelajar saya ialah 2019403142. Saya daripada kumpulan 2 ingin membentangkan pembentangan tajuk peranan zakat dalam membantu golongan asnaf. So, dalam pembentangan ini saya akan membentangkan 2 bab, iaitu yang pertama adalah bab 1 pendahuluan tentang pembentangan. Bab kedua ialah tinjauan literatur dalam pembentangan. So, mari kita saksikan. Okey, kita masuk kepada bab 1 pendahuluan. Jadi, pendahuluan ini sebenarnya adalah, tajuk ini adalah untuk mengenali 3 aspek penting yang terdiri daripada latar belakang kajian, pernyataan masalah dan objektif kajian. Jadi perkara-perkara ini adalah mendorong bagaimana untuk kita mengetahui permasalahan rakyat ataupun permasalahan umat Islam dan kajian hasil masyarakat tentang adakah peranan zakat ini boleh membendung kemiskinan kita ini dalam situasi pandemik COVID-19 ini untuk golongan-golongan yang kurang berkemampuan atau dikenali sebagai golongan asnaf. So, yang pertama sekali adalah latar belakang kajian. Latar belakang kajian ini bertujuan untuk mengkaji zakat dapat membantu golongan asnaf dan dapat membendung kemiskinan sebuah masyarakat. Jadi kita betul-betul nak kaji dan kita nak mengetahui adakah zakat ini dapat memainkan peranan yang sangat besar untuk membendung kemiskinan. Jadi yang kedua adalah pernyataan masalah. Pernyataan masalah ini juga bertujuan untuk mengetahui masalah yang dihadapi masyarakat dan adakah bantuan zakat ini dapat meningkatkan lagi kualiti hidup golongan asnaf. Jadi kita nak mengetahui masalah-masalah masyarakat ataupun umat-umat Islam lain, adakah beliau sekiranya beliau menerima zakat, adakah dapat mengubah hidup mereka. Contoh, kalau dengan zakat, bantuan zakat ini kita dapat membantu lagi umat-umat Islam yang dalam kesusahan. Jadi yang ketiga adalah objektif kajian. Objektif kajian ini seperti yang kita tahu, dia sebenarnya bertujuan dijadikan untuk sebagai satu dorongan bantuan zakat untuk membantu dalam menyelesaikan pernyataan masalah yang telah dijelaskan masyarakat. Okey, yang seterusnya ialah bab 2, tinjauan literatur. Okey, dalam bab 2 ini saya hanya ingin menerangkan tentang definisi konsep zakat itu tersendiri, iaitu daripada makna zakat itu dari segi bahasa, dari segi syarak dan juga hukum zakat itu sendiri. Jadi pertama sekali ialah dari segi bahasa. Dari segi bahasa, zakat merupakan kata terbitan dari kalimah zakti, bermaksud suci dan subur, termasuklah bersih, berkat, berkembang dan baik kepada harta zakat. Okey, yang seterusnya ialah dari segi syarak. Dari segi syarak adalah zakat mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Jadi sebenarnya zakat ini adalah antara cara bagaimana kita untuk membantu orang-orang yang kurang berkemampuan. Jadi hukum zakat ini sebenarnya adalah fardu ain. Seperti mana kita tahu, fardu ain ini adalah hukum yang wajib kita lakukan sebagai individu, setiap orang Islam, untuk memenuhi segala syarat-syarat wajib. Jadi oleh itu seorang Muslim yang mengingkari kefarduan zakat boleh mengakibatkan murtad. Sebab kita tahu bahawa hukum fardu ain ni adalah hukum wajib. Hukum fardu ain ni sama seperti juga kita solat 5 waktu, iaitu fardu ain. Jadi benda ini adalah wajib untuk umat Islam membayar zakat. Jadi manakala individu Muslim yang meninggalkan zakat tanpa mengingkari kewajipannya adalah berdosa besar. Adalah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menguruskan kutipan dan agihan zakat. Hikmah yang disyariatkan oleh zakat adalah satu daripada rukun Islam yang kelima. Okey, sebenarnya zakat ni adalah perkara yang sangat penting sebab kita tahu dia adalah fardu ain dan dia juga ada tercatat dalam rukun Islam, iaitu kita perlu menunaikan zakat. Jadi antara hikmah-hikmah dan tujuan Allah mensyariatkan zakat ialah mengagihkan sebahagian kecil kekayaan daripada golongan yang berada kepada golongan yang kurang berada. Jadi seperti yang kita tahu, zakat ini sebenarnya untuk mengimbangkan sosioekonomi masyarakat. Jadi supaya kehidupan orang masyarakat Islam tu lebih terjaga. Jadi contoh, ada orang kaya dan ada orang miskin. Jadi dengan adanya zakat ini, orang kaya tersebut dapat membantu orang miskin, supaya ada pengimbangan itu sendiri. Jadi ia juga membersihkan diri pembayar zakat. Tapi seperti yang kita tahu dalam maksud zakat tadi, dalam segi bahasa, dia ialah menyucikan diri, dia suci. Jadi dia membersihkan diri daripada dosa dan
mewujudkan sifat bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan golongan yang berada. Jadi dia dapat memupuk sifat yang bahawa kita ni kaya, jadi kita juga perlu dan boleh membantu golongan-golongan asnaf ataupun golongan-golongan kurang berkemampuan. Sebab tidak semua rezeki kita ada tu adalah rezeki kita. Itu adalah rezeki Allah, dan kita sebagai umat Islam, kita perlu mensyukuri rezeki yang Allah telah berikan, dan kita kena hidup niat kerana Allah, niat kerana ibadah, dan niat kerana kebaikan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Iknur akan membentangkan tentang bab 3, iaitu metodologi kajian. Terdapat beberapa perkara termasuklah takrif kaedah kajian, instrumen kajian, sumber data iaitu data primer dan data sekunder, dan kaedah yang digunakan dalam kajian. Yang pertama iaitu takrif kajian. Bahagian ini menunjukkan kaedah kajian yang memuatkan perbincangan mengenai kaedah dan alat kajian yang telah digunakan untuk mengkaji tentang peranan zakat dalam memenuhi kemiskinan dalam kalangan asnaf. Takrif kaedah kajian atau dengan kata lainnya, metodologi kajian merujuk kepada kaedah yang paling sesuai untuk menjalankan kajian dan tata cara paling efektif bagi menjawab masalah kajian. Maksud mengkaji pula adalah kaedah untuk memastikan maklumat yang dikumpul adalah reliable dan sah serta disokong oleh data kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, instrumen kajian. Beberapa jenis kajian telah dilakukan dan dibahagikan kepada dua, iaitu kualitatif dan kuantitatif. Jenis-jenis kajian pula seperti deskriptif, penjelasan dan pencarian. Dalam metodologi kajian ini juga terdapat penggunaan dua jenis data, iaitu data primer dan data sekunder. Data primer merujuk kepada maklumat yang belum pernah diperolehi sebelum ini dan harus dikumpul sendiri menggunakan peranti seperti borang soal selidik di luar atau atas talian. Manakala data sekunder pula merujuk kepada maklumat yang digunakan oleh pengkaji seperti laporan kewangan syarikat, data dan maklumat daripada perpustakaan, laman sesawang dan lain-lain yang sahih. Dengan kata lain, data primer merupakan data yang dikaji oleh pengkaji asal, manakala data sekunder merupakan hasil kajian orang lain yang diguna pakai, yang juga terbahagi kepada sekunder dalaman dan sekunder luaran. Sekunder dalaman dapat diperolehi dalam organisasi tempat penyelidikan dijalankan, manakala sekunder luaran diperolehi daripada sumber luar melalui pelbagai platform. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurdiana Syahira. Jadi saya akan membentangkan bab 4, iaitu analisis yang telah dilakukan. Jadi untuk bab 4 ini saya akan membincangkan atau menjelaskan tentang perbincangan dan analisis kajian yang telah dilakukan oleh saya dan rakan-rakan lah. Jadi untuk pengenalan analisis dan kajian yang dibuat ni adalah untuk menilai tentang bagaimana atau sejauh manakah peranan zakat itu dalam membendung kemiskinan di dalam kalangan rakyat Malaysia. Ada pengenalan ini juga kita dapat mengetahui atau menjawab persoalan tentang bahagian B dan bahagian C yang telah diberikan melalui soal selidik, iaitu dengan pemantauan, adakah pemantauan dana zakat dapat memberi yang telah diberikan kepada golongan asnaf itu dapat membendung kemiskinan, dan juga dengan pemantauan dana zakat yang telah diberikan kepada pihak berkuasa, adakah cara pihak berkuasa itu sesuai atau bagaimana memberi dana zakat itu kepada golongan asnaf. Seterusnya adalah analisis demografi responden. Jadi di dalam soal selidik yang telah diberikan kepada para responden, kami telah memberikan persoalan mengenai jantina, bangsa, umur, pekerja dan tempat tinggal responden itu sendiri. Jadi soalan yang pertama yang telah diberikan kepada para responden adalah jantina mereka sendirilah. Jadi jika dilihat di dalam catapan itu sendiri, terdapat seramai 59 orang para responden yang terdiri daripada jantina perempuan. Dan selebihnya iaitu seramai 25 orang adalah jantina lelaki. Seterusnya untuk umur responden itu sendiri, kami telah membahagikan kepada tiga kategori, iaitu berumur 16 hingga 25 tahun, dan seterusnya 26 hingga 35 tahun dan juga 36 hingga 45 tahun. Jadi di dalam soal selidik ini terdapat 94% atau sebanyak 78 orang yang di dalam kalangan 16 tahun hingga ke 25 tahun. Jadi ini adalah kebanyakan daripada para pelajar itu sendiri. Dan juga terdapat 3 orang daripada kalangan 26 tahun hingga 35 tahun dan 2 orang untuk kalangan 35 ke atas. Okey, yang seterusnya adalah untuk bahagian taraf pekerjaan para responden kami. Jadi taraf pekerjaan kami telah bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu kerajaan, swasta dan lain-lainnya. Responden kami kebanyakannya adalah daripada segi lain-lain. Kemungkinan mereka adalah pelajar universiti kan. Jadi seramai 72 orang yang telah menjawab soal selidik yang telah diberikan. Seterusnya terdapat 7 orang responden kami yang bekerja secara kerajaan, dan selebihnya iaitu 5 orang yang diwakili sebanyak 6% adalah pekerja swasta.
bahasa. Para responden kami kebanyakannya adalah bahasa Melayu, iaitu seramai 82 orang, dan selebihnya iaitu 2 orang, satu untuk orang Cina dan satu adalah orang bahasa lain. Jadi yang seterusnya adalah tahap pendidikan para responden yang telah kami perolehi lah. Jadi daripada tahap pendidikan responden, kami telah bahagikan kepada 4 bahagian, iaitu SPM, diploma, degree dan juga matrix. Jadi di dalam responden ini terdapat bahagian diploma itu memonopoli dalam responden kami, iaitu sebanyak 67 orang. Yang seterusnya adalah 12 orang daripada kalangan orang yang memiliki tahap pendidikan SPM. Yang seterusnya adalah 2.4%, iaitu 2 orang yang berkelulusan matrix, dan selebihnya iaitu degree, iaitu seramai 3 orang. Okey, jadi yang seterusnya adalah taraf perkahwinan para responden kami. Okey, sebanyak 96.4%, iaitu 81 orang para responden kami adalah masih bujang, dan juga hasilnya dan selebihnya adalah 3 orang yang telah berkahwin. Jadi yang seterusnya ialah kawasan tempat tinggal responden. Kawasan tempat tinggal responden kami pecahkan kepada 2 kategori, iaitu kategori kawasan bandar dan kawasan luar bandar. Jadi sebanyak 53 orang yang berasal daripada bandar. Seterusnya iaitu sebanyak 31 orang yang diwakili oleh 36.9% telah berasal daripada kawasan luar bandar. Baiklah, soalan terakhir untuk demografi responden, iaitu pendapatan bulanan para responden. Jadi kami telah bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu sebanyak RM0 sehingga RM2,000, dan seterusnya RM1 sehingga RM4,000, dan akhir sekali ialah RM41 dan ke atas. Jadi untuk bahagian ini RM0 sehingga RM2,000 adalah memonopoli, iaitu sebanyak 91.7, iaitu 80 orang, dan seterusnya adalah dapatan RM2,001 sehingga RM4,000 sebanyak 3 orang, dan seorang sahaja daripada responden kami yang mempunyai pendapatan bulanan sebanyak RM4,001 ke atas. Seterusnya adalah analisis tentang pemantauan dana zakat yang diberikan kepada golongan asnaf, dan juga tentang pemantauan dana zakat dalam pengurusan pihak berkuasa. Jadi untuk soalan yang pertama yang telah ditanya oleh para responden kami adalah, adakah dana zakat yang telah diberikan dapat meningkatkan ekonomi umat Islam itu sendiri? Dan kebanyakannya daripada 84 orang telah memilih dana zakat dapat meningkatkan ekonomi umat Islam dengan sangat baik, dan yang seterusnya ialah 36 orang yang mengundi tahap baik, dan hanya 8 orang saja yang mengundi aras memuaskan dengan mengatakan dana zakat itu sendiri dapat meningkatkan ekonomi umat Islam. Seterusnya adalah, adakah usaha yang telah dijalani oleh agensi zakat itu sendiri berhasil dan juga cepat, dan seramai 20 orang, iaitu sebanyak 23.8% memilih aras sangat baik, dan seramai 39 orang yang telah memilih aras baik, dan 25 orang yang memilih aras memuaskan sahaja. Seterusnya soalan yang telah diberikan kepada para responden ialah, kami telah menanyakan bahawa adakah agensi zakat atau bantuan zakat yang telah diberikan ini perlu ditingkatkan lagi tahap atau sistem. Responden kami telah menyatakan bahawa sistem ini perlu ditingkatkan lagi, seramai 50 orang yang telah memilih tahap sangat baik. Yang seterusnya ialah 27 orang telah memilih tahap baik, dan yang seterusnya adalah 6 orang yang telah memilih tahap memuaskan, dan hanya seorang saja yang telah memilih tahap tidak memuaskan. Seterusnya soalan yang telah diberikan kepada para responden kami adalah dengan menanyakan, adakah pengeluaran dana zakat itu perlu dicatat supaya dapat memantau perkembangan usaha tersebut. Dan para responden kami sebanyak 53 orang mengundi tahap sangat setuju, dan 26 orang yang telah memilih tahap setuju, dan sebanyak 6%, iaitu 5 orang yang telah memilih tahap memuaskan. Jadi soalan yang seterusnya yang telah diberikan kepada para responden kami adalah, adakah rakyat Malaysia ini mempunyai kesedaran yang sangat tinggi dalam menjalankan tanggungjawab mereka, iaitu dengan memberi zakat. Jadi seramai 16 orang mengundi tahap sangat setuju, dan 24 orang yang mengundi tahap setuju, dan 38 orang yang mengundi tahap memuaskan, sebanyak 4 orang yang telah mengundi aras tidak memuaskan, dan 2 orang daripada para responden kami yang telah menyatakan bahawa sangat tidak memuaskan. Dan jadi seterusnya adalah soalan yang telah diberikan dan ditanyakan kepada para responden kami adalah, adakah dana zakat itu perlu dicatat dan dipantau pengeluarannya bersama saksi. Jadi seramai 64 orang, iaitu sebanyak 76.2% telah mengundi aras sangat setuju, supaya ini dapat membendung daripada berlakunya kecurian dan penyelewengan. Seterusnya 18 orang daripada responden kami telah memilih aras setuju, dan hanya 2 orang daripada para responden kami yang telah memilih aras memuaskan. Dana zakat itu perlu dipantau dan dikawal. Di samping itu juga, soalan yang telah diberikan kepada para responden kami adalah dengan menanyakan, adakah zakat ini perlu diberikan secara beramai-ramai atau secara bersendirian atau secara individu. Jadi seramai 31 orang telah memilih untuk zakat itu diberikan secara beramai-ramai, supaya orang lain juga dapat melihat ke mana dana itu pergi. Dan seterusnya 24 orang daripada para responden kami telah memilih
tahap setuju dan 28 orang daripada respon kami telah memilih aras memuaskan dan hanya seorang saja yang telah memilih tahap tidak memuaskan. Jadi seterusnya soalan yang telah diberikan kepada para responden kami adalah menyatakan bahawa adakah zakat di Malaysia ini adalah telah mengikut syariah Islam yang telah ditetapkan dan juga diagihkan secara adil dan saksama kepada golongan asnaf. Dan sebanyak 60 orang iaitu sebanyak 71.4% yang telah bersetuju dengan sangat setuju dalam pemberian zakat di Malaysia, iaitu dengan memberikan zakat dengan secara saksama dan adil serta mengikut syariah Islam yang telah ditetapkan. Seterusnya sebanyak 21 orang daripada responden kami telah menyatakan tahap baik dan 2 orang daripada responden kami telah menyatakan aras memuaskan dan hanya seorang sahaja daripada responden kami yang telah memilih tahap tidak memuaskan dalam pembahagian zakat di Malaysia ini. Jadi soalan yang seterusnya yang diberikan kepada para responden kami adalah dengan menyatakan bahawa adakah dana zakat yang diberikan itu perlu diketahui oleh para pemberi zakat itu sendiri. Jadi sebanyak 54 orang iaitu yang diwakili oleh 64.3% telah menandai tahap sangat baik. Seterusnya 27 orang daripada responden kami telah memilih tahap baik dan hanya 3 orang daripada responden kami telah memilih tahap memuaskan dalam mengetahui ke mana zakat atau ke mana pemberian zakat mereka itu diberikan kepada golongan asnaf. Seterusnya soalan yang telah diberikan dan ditanyakan kepada para responden kami adalah adakah dengan zakat ini dapat meningkatkan atau dapat menambah baikkan kualiti kehidupan golongan asnaf itu sendiri. Dan sebanyak 49 orang daripada responden kami telah menanda dengan sangat baik terhadap artikel atau terhadap soalan yang telah diberikan. Seterusnya 28 orang daripada responden kami telah menanda atau mengundi tahap baik dan 7 orang daripada responden kami hanya menanda tahap memuaskan terhadap berapa jauhkah zakat yang diberikan mampu meningkatkan kualiti golongan asnaf di rakyat Malaysia, seterusnya dapat membendung kemiskinan di Malaysia. Seterusnya soalan yang terakhir yang telah diberikan kepada para responden kami adalah dengan memberi cadangan atau pendapat mereka tentang pembayaran zakat dalam membantu dan membendung kemiskinan di dalam masyarakat di Malaysia. Kebanyakan daripada para responden kami menyatakan dengan memberi zakat dapat membendung atau memberi pertolongan kepada para golongan asnaf dalam meneruskan kehidupan mereka. Dan seterusnya para responden kami juga telah memberi pendapat bahawa dengan pembayaran zakat dapat menyucikan hati dan harta mereka supaya kehidupan mereka sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ashkin binti Isnin dan saya akan menyambung pembentangan tentang isu semasa ini, iaitu bab 5, kesimpulan dan cadangan. Okey, berdasarkan kajian yang kami telah jalankan secara keseluruhannya, kami dapat mengetahui bahawa penyelidik amat mengambil berat dan sangat-sangat memberi kerjasama dalam mengisi kajian yang diberikan melalui Google Form yang kami berikan kepada mereka. Dan melalui kajian yang dijalankan juga, kami dapat mengetahui lebih baik tentang keprihatinan penyelidik dalam mengisi zakat di dalam form tersebut. Dan selain itu juga, ramai juga penyelidik yang menyetujui bahawa dana daripada zakat tersebut dapat meningkatkan ekonomi umat Islam. Okey, seterusnya daripada kajian yang kami lakukan juga kami dapat mengetahui bahawa penyelidik juga banyak bersetuju bahawa bantuan zakat yang telah diusahakan dan diutamakan itu perlu ditingkatkan dengan lebih baik. Dan penyelidik juga ramai bersetuju bahawa perlunya catatan hasil kerja dalam pembagian zakat agar pihak yang berkait rapat dengan melakukan zakat itu dapat memantau perkembangan usaha yang dijalankan dengan sangat baik. Dan akhir sekali kita dapat mengetahui bahawa ramai penyelidik yang kurang bersetuju terhadap masyarakat Malaysia yang mempunyai tahap kesedaran yang tinggi, padahal ia sangat rendah dalam menjalankan tanggungjawab mereka dalam membawa zakat. Seterusnya saya akan membentangkan tentang cadangan. Okey, justru itu daripada kajian ini penyelidik ada meneraikan beberapa cadangan mengenai keperluan kita lah dalam membayar zakat bagi membantu golongan orang yang sangat-sangat memerlukan. Yang pertama ialah memperbanyakkan kempen kesedaran. Maksudnya di sini ialah pihak wajib seperti Jabatan Agama Islam ataupun pengerusi masjid dan kelab-kelab agama Islam yang lain mestilah menjalankan tanggungjawab dengan mengadakan kempen kesedaran besar-besaran kepada masyarakat supaya masyarakat ini dapat membuka mata dan lebih peka terhadap kewajipan membayar zakat tersebut. Sebagai contoh, Jabatan Agama Islam Johor mengadakan kempen kesedaran tentang zakat kepada semua rakyat Johor, dan melalui kempen yang dijalankan itu masyarakat akan dapat tahu lebih lanjut tentang kepentingan membayar zakat dan salah satunya ialah dapat membasmi kemiskinan dalam kalangan asnaf. Yang kedua ialah menyebarkan tentang kepentingan zakat di laman media sosial.
secara jujurnya kita semua mesti ada laman media sosial kan. Jadi laman media sosial ni adalah benda yang sangat penting bagi kita untuk memperoleh setiap jenis info. So dengan adanya laman media sosial ni, kita dapat menyebarkan sesuatu info kebaikan kepada seluruh masyarakat, kepada kawan-kawan, kepada saudara mara yang kita kenal. Jadi melalui tersebut kita dapat kongsi kepada orang bahawa zakat itu adalah perkara yang wajib kita lakukan. Dan salah satu cara untuk membuktikan kepada rakyat bahawa kepentingan zakat adalah kita menyebarkan info tentang kepentingan berzakat menurut Islam kepada kawan-kawan di laman media sosial. Yang ketiga ialah dengan memastikan supaya orang yang menguruskan zakat adalah seorang yang sangat amanah dan sangat jujur. Dalam menguruskan zakat, kita ni perlulah mencari seorang pekerja atau orang yang menguruskan itu yang bersifat jujur dan amanah dalam melakukan setiap perkara yang dilakukan. Jadi, untuk mencari seorang yang jujur dan amanah dalam melakukan suatu tugasan adalah amat susah. Oleh itu, pihak yang berwajib seperti orang atasan haruslah peka dalam mencari pekerja yang jujur, amanah dalam menjelaskan tugas ketika berhadapan dengan duit ketika menjalankan amanah dalam menguruskan zakat. Akhir sekali, apa yang dapat disimpulkan daripada cadangan ini adalah pihak berwajib seharusnya menjalankan kempen zakat secara meluas supaya dapat membuka mata masyarakat Islam. Seterusnya, dengan adanya media sosial, masyarakat Islam mudah untuk mengenali tentang zakat secara terbuka di seluruh laman sesawang seperti yang saya menceritakan tadi, bahawa kita mempunyai laman media sosial dan kita dapat mengongsi kepada mereka sedikit sebanyak tentang kepentingan zakat. Dan akhir sekali, tanggungjawab dalam memegang amanah dalam menjaga zakat adalah perkara yang sangat penting dalam masyarakat Islam supaya zakat itu dapat diuruskan dengan baik dan tiada penyelewengan yang berlaku. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.